Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yuqarribuna ilaika ya Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, Faris Nispa, The Angry Old Kid, Zamzuri Ma'amin, Haji Hafizah, Barudin Budi, Sudi Daniel, Ummu Aisyah, Haziana Nurdin dan semua yang hadir pada kuliah malam yang mulia ni. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, dan Ummu Aisyah sebagai top fan, Fatimah Aisyah, Zamzuri Ma'amin, top fan semua. Cik Baharudin Budi, terima kasih kerana sokongan kepada kuliah tafsir kita. Renungan pada malam ni masih lagi pada ayat 23 dan 24 daripada surah Al-Isra'. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Kathir, sila buka jilid yang kelima pada muka surat 319. Jilid yang kelima, tafsir Munir, tafsir Ibn Kathir yang warna biru ini, dan pada jilid kelima muka surat 319. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Sadaqallahul azim. Dengar semua suara saya, tuan-tuan. Mudah-mudahan kuliah malam ni tak terganggu dengan masalah internet, masalah line Facebook kita. Maksudnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kepada selain Dia, dan hendaklah kamu buat baik kepada ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai pada umur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu bentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sekali sebagaimana mereka berdua telah pun mendidik aku sejak kecil. Jadi tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah sekalian, dalam kuliah lalu saya telah bincang kepada tuan-tuan penggunaan perkataan yang Allah bawakan di sini, iaitu qadha bermakna Allah SWT telah pun alzama, aujaba, amara, maknanya kewajipan yang telah pun Allah tetapkan di atas bahu setiap kita, dipertanggungjawabkan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan erti kata suruhan ini bererti perintah, dan saya pun telah pun jelaskan kepada tuan-tuan iqtiran as-salah biz-zakah, penyekalian, kalau betul lah istilah saya ni tuan-tuan, disekalikan, disertakan tuntutan salat dengan zakat itu berlaku beringan, sebagaimana tuntutan mentaati perintah Allah dan beribadah kepadanya, tidak mensyirikkannya dengan perintah buat baik kepada kedua ibu bapa. Dan telah saya bagikan contoh, kalau seseorang memberi tahu kepada kita, saya beri tanah dan saya dapat dengan tanah tersebut saya dapat sebuah kereta sebagai contohnya. Kerana beri tanah, tuan tu bagi pada saya kereta sebiji. Nampaknya menarik, nampaknya benda itu sekufu, sesuai, selari, senafas, apa lagi istilah yang digunakan. Tapi tentulah tak munasabah kalau saya kata pada tuan-tuan, saya beli sebuah tanah dan dengan tanah itu dibagi seekor kucing. Apa kena-mena kucing dengan tanah? Jadi tanah itu tak setaraf nak dibandingkan dengan kucing. Kalau kita sebut sebuah kereta, sebuah ladang, sebab beli rumah itu dapat sebuah kedai, dapat sebuah rumah, itu munasabah kerana ia setaraf, tuan-tuan. Jadi begitu juga dalam konteks saya ini, bila Allah menyekalikan, namanya iktiran. Bahasa Arab ni namanya iktiran. Iktiran ni perkataan qarana, berarti Allah menyekalikan perintah untuk mentaatinya dengan berbaik pada kedua bapa. Dua perkara ini tak boleh dipisahkan. Artinya kalau orang itu merupakan orang yang taat pada perintah Allah, automatically dia akan jadi anak yang saleh pada ibu bapanya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ada banyak kisah yang sampai kepada kita tentang bentuk-bentuk kewajipan ketaatan kepada ibu bapa. Sebab itu Allah menyebut perkataan ihsana. Ihsan ni buatlah satu perkara yang menyebabkan kamu merasa puas sangat, gembira sangat kamu.
Betapa tidak tuan-tuan, birrul walidain ini sampai dalam satu peristiwa menerusi hadis sahih ketika seorang sahabat datang dari jauh untuk menyertai rombongan jihad. Tiba-tiba Rasulullah SAW bertanya kepadanya, kaifa tarakta walidaika, macam mana engkau tinggalkan kedua bapamu? Nabi diberitahu oleh Jibril AS dalam wahyu daripada Allah bahawa fulan ini pergi berjihad meninggalkan ibu ayahnya, padahal ibu ayahnya sangat memerlukan kepada bantuannya, keraiannya, penjagaannya. Sebab itu kalau kita perhatikan bahasa Arab di sini tuan-tuan ya, bila Allah SWT menyebut perkataan imma yablughanna 'indakal kibar, Allah SWT menceritakan bila sampai di sisi kamu usia tua mereka, maka si ayah si ibu sebagaimana masa kecil berdampingan dengan anak, dokongnya ke timur ke barat, dibawanya, dihantar ke sekolah. Kita ingat kita kalau pergi sekolah kadang-kadang mak kita tunggu kat luar kelas tuan-tuan ya, nak pastikan kita tak menangis dalam kelas. Sayangnya kepada seseorang daripada kita ni, Masya Allah, luar biasa sekali. Maka demikian juga si ayah, si ibu bila sampai ke peringkat usia tua, kadang-kadang dia rasa sepi sangat, takut sangat, tak semena-mena rasa macam gentar sangat tuan-tuan, maka diperlukan kita berada di sisinya. Jadi perkataan indaka di sini merujuk kepada ada hal yang kadang-kadang menyebabkan ibu ayah kita perlu kepada kita, terutamanya kita ni lelaki ya tuan-tuan. Maka ayah ibu kita perlukan ada waktu privacy dengan kita. Maka orang-orang bijak berkata kepada isterinya, anak-anaknya, ayah sayang kepada kamu, ayah sayang kepada ibu kamu, ayah sayang kepada abang, sayang kepadamu, tapi sayang bagilah pada hari Sabtu Ahad yang terdekat ni sekali saja dalam sebulan, abang ada keperluan untuk selesaikan dengan ayah ibu lah, kerana abang ni merupakan baby kepada mereka. Sebagai kita ada anak, sayang pada anak, maka ayah ibu abang pun nak privacy time dengan abang, quality time. Mungkin kalau ada awak dengan anak-anak, mungkin mereka rasa tak selesa, ada benda mereka nak sampaikan kepada abang, izinkan abang ya. Jadi orang-orang bijak mempunyai waktu quality time yang mereka akan spend dengan ayah ibu mereka. Ini merupakan tuntutan Islam tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tadi saya bawakan kepada tuan-tuan kisah bagaimana Nabi kita SAW telah pun bersabda kepada para sahabat supaya menjaga ibu bapa mereka, sehingga kan tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, bila beliau datang dalam keadaan meninggalkan ayah ibunya terkontang-kanting, tak ada orang nak jaga, maka Nabi SAW telah perintahkan kepada sahabat ini, pergilah kamu kepada ayah ibu kamu, irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma, pergilah kamu kembali kepada ayah ibumu, gembirakan mereka sehingga hilang rasa sedih pada mereka, sebagaimana engkau telah menyebabkan mereka menangis melihat pemergianmu, maka pulanglah ke pangkuan mereka dan uruskan mereka. Kerana ada keadaan-keadaan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ayah ibu ini tidak dapat diuruskan oleh orang lain, kerana orang lain tak dapat nak menyelami, menghayati keperluan ayah ibu itu. Terutamanya kalau ayah ibu ni seperti yang saya gambarkan semalam, kadang-kadang dia tak ada kaki, kadang-kadang sudah nyanyuk, kadang-kadang terkencing dalam seluar dalam kain, maka orang lain pun tak mampu nak menguruskan dengan baik tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sekalipun kita mempunyai kemampuan untuk hire, untuk engage maid sebagai contohnya, servant, helper untuk buat benda ni, tapi kadang-kadang ayah ibu ni walaupun dalam keadaan seperti itu, dia masih ingat anaknya yang patut datang menguruskannya tuan-tuan. Maka Nabi SAW telah pun bersabda kepada sahabat ini, izhab ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma, pulanglah kamu kepada ayah ibumu dan gembirakan mereka sebagaimana sebelum ini kau telah menyedihkan mereka sebab jihad kau datang untuk menyertai aku. Kau tak perlu ikut jihad ini, pulang, kerana tak ada orang lain boleh uruskan ayah ibumu dalam keadaan seperti sekarang. Tuan-tuan tentu tahu kisah seorang yang sangat mulia tuan-tuan dimuliakan sekalian, namanya Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu wa ardah. Sahabat ini merupakan seorang yang hidup pada zaman Nabi, tetapi dia tidak sempat jumpa dengan Nabi. Individu ini, personal ini, seorang lelaki yang hebat ini, dia tak sempat jumpa dengan Nabi kerana menjaga ibunya. Duduk nun di Yaman nak sampai ke Madinah ni beribu batu tuan-tuan. Oleh kerana beliau tidak dapat berjumpa dengan Nabi, dia telah berkhidmat untuk ibunya yang sakit, yang tua, yang buta, yang lumpuh itu, sehingga Nabi pernah bersabda kepada para sahabat, andai datang kepada Uwais dari Yaman, maka mintalah kepadanya supaya beristighfar untuk kamu, kerana doanya dimakbulkan oleh Allah SWT.
Maka bila Nabi wafat, Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar naik jadi khalifah. Sayyidina Umar sering menanti-nanti rombongan datang dari Yaman dan bertanya kepada mereka, adakah di kalangan kamu seorang bernama Uwais? Mereka berkata tak kenal. Satu hari itu dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Zuhud, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mengetahui ada rombongan datang dari Yaman, maka Sayyidina Umar pergi jumpa dengan mereka dan bertanya kepada mereka, afikum Uwais? Adakah di kalangan kamu seorang bernama Uwais? Yang ditanya oleh Sayyidina Umar ni firasatnya tepat, tuan-tuan. Wa inna minkum muhaddathun. Nabi pernah bersabda, ada di kalangan kamu ni yang dapat ilham yang hebat. Dan antara yang dapat ilham yang hebat ni adalah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar ni jumpa dengan sepupu pada Uwais yang datang dari Yaman. Sayyidina Umar bertanya kepadanya, kamu kenal tak Uwais? Alangkah malangnya bagi lelaki ini, dia benci kepada Uwais dan dua sebab. Kadang-kadang ada orang benci pada kita, kita pun tak tahulah kenapa, tuan-tuan ya. Kita tak pernah ada masalah dengannya pun, tapi perasaan dengki yang Allah jadikan kepada seseorang terhadap orang lain itu tak dapat dielakkan, memang berlaku. Alangkah Nabi pun dapat kebencian daripada orang kelilingnya sallallahu alaihi wasallam. Maka sepupu Uwais ni berkatakan, aku tidak tahu, aku tidak kenal siapa Uwais. Maka Sayyidina Umar menjadi sangat marah dan berkata kepadanya, ta'isa qaumun bi'sa qaumin la ya'rifuna Uwaisan. Amatlah celaka bagi orang yang tidak kenal Uwais. Uwais ini tuan-tuan sepupu dia, tapi entah apa kedengkian dalam hatinya, dia kata dia tak kenal Uwais. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya Uwais pun datang kemudian bersama dengan satu rombongan. Dia tak mampu nak datang sendirian, itu pun datangnya selepas wafatnya ibu, barulah dia berpeluang untuk datang ke Madinah. Dan dia menjadi khadam untuk membantu orang-orang kaya dalam perjalanan bagi makan kepada unta, kepada ternakan mereka ini, barulah dilayak sampai ke Madinah. Andai nak datang sendiri memang tak ada kemampuan. Dan ketika Sayyidina Umar bertanya kepada rombongan itu tercengang kebingungan. Mereka tahu Uwais adalah hamba mereka, seorang yang membantu mereka dalam perjalanan untuk bagi makan unta-unta mereka kalau mereka berhenti rehat. Sayyidina Umar datang berjumpa dengannya, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sayyidina Umar melihat pakaiannya macam orang telanjang, tuan-tuan ni boleh Allah sekalian. Macam orang telanjang, zuhud sangat, sederhana sangat, pakaiannya jarang, miskin. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi Uwais ini antara seorang yang mustajab doanya. Sayyidina Umar berkata kepadanya, Uwais, kamu kat Uwais, ya, doakan untuk kami. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali datang bertemu dengannya, tuan-tuan. Uwais dengan tawaduknya berkata, siapalah saya nak doakan untuk Tuhan? Tuhan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Saya tak pernah jumpa Rasulullah. Nangis Uwais, tuan-tuan. Uwais ni tidak mahu dikenali. Maka Sayyidina Umar memberi tawaran kepadanya untuk diberikan jawatan, duduk dengan orang kenamaan. Kalau ke mana saja dia nak pergi, dia diiringi oleh rombongan, oleh bodyguard dan sebagainya. Zaman Islam hebat pada masa itu, kepimpinan Sayyidina Umar, pembukaan berlaku. Uwais berkata, la an akuna fi ghabaratin nas ahabbu ilayya. Wahai Sayyidina Umar, izin saya untuk berada bersama orang kebanyakan agar tak dikenali. Ya tuan-tuan, jadi orang terkenal ni adalah fitnah. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, kadang orang memandang seseorang yang terkenal itu macam malaikat, dia tidak boleh lakukan kesalahan. Maka Sayyidina Uwais Al-Qarni ini antara kelebihannya kerana menjaga ibunya, sehingga doa jadi mustajabkan oleh Allah. Tuan ya, Uwais ini pernah kena penyakit kulit, dan ibunya berkata kepadanya, Uwais, ibu tahu doa kamu mustajab, nak lebih mustajab doa ibu. Ibu sentiasa doa agar kau sembuh. Maka kalau kamu kena penyakit ni tak sembuh, orang tak mau dekat denganmu, kau nak kerja pun susah dan sebagainya, kamu tak ada kawan, tak ada isteri nanti. Maka doalah kepada Allah supaya sembuh, nak ibu minta pada engkau. Uwais akhirnya berdoa sebab memenuhi perintah ibunya. Dia malu nak minta kepada Allah mintaan untuk menyembuhkan penyakit kulitnya, tapi dia minta kepada Allah supaya dikekalkan satu bahagian di tapak tangan ini sebesar wang 1 dirham, macam kita 50 sen, tuan-tuan ya, yang besar-besar, 50 sen yang besar dulu tu, supaya setiap kali Uwais nak melakukan satu maksiat, dia teringat, tengok pada tangannya, dulu aku sakit, Allah sembuhkan, tidak layak aku melakukan maksiat. Begitu sifir orang saleh, tuan-tuan ya. Ada banyak cerita yang sampai kepada kita, dan kita pun tahu dalam kisah daripada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim tentang 3 orang yang tersekat dalam gua. Mereka ni bersahabat, jalan berteduh dalam gua. Hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, tuan ya. Maka batu daripada atas gua tu jatuh, bergolek menutup pintu gua, kerana hujan agaknya. Mereka tak mampu keluar. Maka masing-masing bertawassul dengan amal saleh yang mereka lakukan dengan tujuan mendapat keridhaan Allah dan pengampunan dan bebas dari musibah itu. Dalam hidup ni nampaknya kita boleh memohon kepada Allah sekiranya tersekat dalam satu-satu perkara dan menyebut kebaikan-kebaikan yang kita buat, namanya tawassul dengan amal saleh.
Musim orang main mercun tu ni, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terkejut juga kadang-kadang. Kan kebaik kalau duit mercun ni dibuat benda-benda bermanfaat, tuan ya. Baik, untuk rahmati dan dikasihi sekalian, maka mereka masing-masing pun menyebutlah kepada Allah hajat masing-masing agar dibebaskan dan mengkaitkan satu kebaikan yang pernah dibuat, amal saleh yang pernah dibuat. Andai dengan sebab itu rahmat Allah turun pada mereka dan mereka pun bebas dari sekatan dalam gua. Kalau tidak, matilah mereka terkurung dalam gua itu, mahbusun. Maka yang pertama berdoa, wahai Tuhan, aku punya 2 orang ibu ayah ni, saya tak ikut turutan ni tuan-tuan, ni riwayatnya berbagai-bagai, riwayat Ahmad lain, Imam Bukhari lain, Muslim lain, tapi yang penting 3 orang manusia ni dengan 3 sejarah yang baik-baik. Wahai Tuhan, aku punya ayah ibu yang sangat aku sayangi. Ni cerita tentang ayah ibu tuan ya. Setiap hari aku akan pulang membawa makanan, aku dahulukan ayah ibu aku makan sebelum isteri dan anak-anak aku. Bila ayah ibu dah makan, sisanya barulah isteri dan anak-anak aku menikmatinya. Satu hari aku pulang agak lambat Tuhan. Ni bercakap dengan Tuhan ni aku dengan kau ya. Itulah kalimah yang paling akrab sebenarnya. Ada orang tanya kenapa tak pakai nama saya, ya Allah, awak. Tak, kita dengan Allah kita pakai aku engkau. Tuan-tuan ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, kan? Aku dan kau. Itu yang paling akrab sekali. Macam kita cakap mesra dengan kawan-kawan kita. Kerana nak tunjukkan kedekatan kita dengan Allah SWT. Aku punya ibu yang sangat aku sayangi, aku hormati mereka. Aku pulang itu lambat, maka aku tak sampai hati nak bagi makan kepada isteri dan anak-anakku sebelum ayah ibuku. Kerana aku memang, tradisi aku memang presiden yang aku letakkan, iaitu kebaikan yang aku buat pada mereka adalah mereka dahulu, kau ni bawa isteri dan anakku. Tapi malam itu aku balik agak lambat, mereka dah tidur. Isteri dan aku minta makanan, aku tidak beri pada mereka, wahai Tuhan. Mengenangkan ayah ibu aku punya jasa kepadaku, tak patut aku dahulukan mereka. Anak isteriku itu melebihi ayah ibuku, tak patut. Maka aku pegang makanan itu, aku tunggu di kepala mereka. Anak isteriku menangis kelaparan, anak-anakku menangis kelaparan, isteriku kelaparan. Aku tak pedulikan, aku tetap tunggu ayah ibuku. Mereka tidur malam itu sampai ke pagi. Dah pagi aku, bila mereka bangun, barulah aku bagi makanan itu pada mereka. Sisanya barulah anak isteriku. Walaupun mereka meminta-minta, aku tak pedulikan, demi kasih sayangku kepada ibu ayah. Kalaulah ini satu kebaikan, wahai Tuhan, advancekanlah untuk kami sedikit rahmat-Mu pada hari ini sebelum akhirat, supaya bebaskan kami dari musibah ini. Tuan ini bahasa yang saya mudahkan tuan-tuan untuk faham. Batu tu bergolek daripada pintu gua, tapi masih lagi tidak boleh mereka keluar daripadanya. Tiba giliran yang kedua. Doanya, wahai Tuhan, aku ni punya seorang sepupu perempuan yang sangat cantik. Aku tergila-gila padanya. Aku ajak dia bermaksiat, dia tidak mahu. Sehingga satu hari dia mengalami kesulitan. Dia minta bantuan kepadaku. Aku berkata kepadanya, aku sudi bantu dengan syarat engkau tidur denganku, melakukan zina denganku. Dia bersetuju kerana terpaksa. Maka pada hari dijanjikan, aku bawa wang dan dia pun bersedia. Aku pun duduk di hadapannya macam duduk seorang suami di hadapan isterinya. Hampir-hampir melakukan perbuatan yang keji itu. Tiba-tiba terakhir sekali kalimah keluar dari mulutnya, wahai sepupuku, janganlah kau tanggalkan cincin itu melainkan akadnya yang sah. Ini merujuk kepada bahasa kiasan, janganlah kau berzina kerana ia haram. Kahwinilah aku dengan cara yang betul, dengan akad yang dibenarkan dalam perkahwinan. Peristiwa ini berlaku sebelum Nabi kita Muhammad SAW ya. Nabi cerita tentang umat terdahulu. Mereka pun punya syariat yang sama dengan kita pada setengah-setengah bahagian, perkahwinan dan sebagainya. Maka aku pun tersentak, aku rasa sangat malu dengan buatanku itu. Aku ambil kesempatan dengan kelemahannya, keadaannya yang tersepit itu. Aku pun bangun, aku bingkas, aku tak buat apa padanya. Aku pun kata padanya, wahai sepupuku, ambilkan kau wang yang kau perlukan itu. Aku malu pada Allah. Aku tidak melakukan apa-apa padanya Tuhan, tapi aku rasa malu sangat. Kalau itu satu kebaikan pahala di sisimu yang kau kira, maka dahulukan sedikit untuk kami agar kami bebas dari musibah ini. Cerita ni bawalah kepada anak-anak tuan-tuan. Kerana Quran ni 80% cerita tuan-tuan. Hadis Nabi kebanyakannya cerita tuan-tuan yang muliakan Allah sekalian. Maka batu itu bergolek, tapi kami masih lagi tak mampu keluar daripadanya. Terima kasih ya Maimun Muda. Nampaknya suara saya clear. Syukur, Alhamdulillah. Tiba giliran yang ketiga untuk berdoa. Wahai Tuhan, aku ni seorang majikan, aku punya ramai pekerja. Satu hari seorang daripada pekerjaku tidak tampil mengambil habuahnya. Aku pun menyimpan bahagiannya itu. Aku pun simpan. Akhirnya aku invest dalam satu perniagaan. Berkembang makmurlah dia menjadi satu lembah. Pokoknya, tanamannya, ternakannya banyak sekali.
Lama selepas itu tiba-tiba dia muncul dan bertanya kepada aku, wahai tuan, dulu saya tak ambil habuan gaji saya pada hari sekian. Boleh tak saya ambil semula pada hari ini? Aku tak terfikir apa pun. Aku tunjuk padanya, inilah lembah harta dengan tanaman ternakan yang kau punya. Betul. Maksud hadis macam tu lah tuan-tuan. Si Fulan ni pun terkejut. Lihat, hamba bekas pekerja saya ni terkejut. Betul tuan. Ya betul, kau punya ini. Aku simpan kau punya habuan gaji tu, aku invest jadi. Ini orang ada magic touch tuan-tuan. Kan? Tentu apa saya jadi. Ilmu perniagaan tuan-tuan, tak semua orang ada. Nanti dalam cerita perniagaan, saya bawa cerita-cerita para sahabat untuk bagi motivasi kepada kita pada hari ini dengan masalah tentu. Mungkin tak dapat meneruskan kerja, mungkin perniagaan tak menjadi. Ini sebagai motivasi untuk kita, ya. Orang ini punya kesalahan luar biasa, perniagaannya, sentuhannya magic. Maka bekas pekerja saya tu pun ambil lah semua, satu pun tak tinggal untuk saya. Agaknya dalam huraian hadis kata para ulama, tentulah majikan ni isterinya bertanya, abang, perniagaan abang macam mana? Kenapa pekerja tu ambil? Ya, saya lah orang perempuan kan, dia tanya pada suami. Huraiannya begitulah. Maka orang kelilingku bertanya tercengang, kebingungan. Takkanlah dia ambil satu pun dia tak tinggalkan untuk tuan? Takkanlah tak ada penghargaan langsung? Tapi aku yakin, ya Allah, ada harinya akhirat. Aku tak dapat dunia pun, kau tentu bagi kebaikan, ya Allahu la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan abaikan kebaikan-kebaikan yang kita buat ni tuan-tuan. Maka batu itu pun bergolek dengan sebab doa orang yang ketiga ini, dan kini lepaslah mereka keluar dari gua tersebut. Tapi poin yang pertama, syahid yang pertama daripada peristiwa ini adalah ketaatan pada ibu bapa tuan-tuan yang muliakan Allah sekalian. Maka Islam membekalkan kepada kita format bagaimana laluan untuk melakukan ketaatan kepada ibu bapa, pandukan kepada huraian para ulama daripada hadis-hadis yang banyak. Dan tentulah tuan-tuan pernah mendengar kisah yang dikemukakan oleh Imam Baihaqi sebagai contohnya dalam Dalailun Nubuwah, Imam Ahmad dalam musnadnya. Ada banyak riwayat tentang seorang yang dinamakan sebagai Alqamah kan. Alqamah ni seorang pemuda yang ketika sakitnya dan nak matinya, dia tak boleh mengucap syahadah. Dia mengutamakan isinya lebih daripada bondanya. Lalu bila disuruh untuk mengucapkan syahadah, dia tidak mampu. Begitu cerita yang dikemukakan kepada kita, yang sampai kepada kita dalam kisah-kisah daripada Ashabus Sunan, daripada banyak para ulama ashab, daripada para ulama hadis mengumpulkan cerita ni, dan mereka menamakan sebab Al-Qamah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pada riwayat yang sahihnya, daripada semuanya hadis ini lemah tuan-tuan, yang dhaif. Ulama terkemudian di kalangan hadis ini mengatakan hadis ini dhaif jiddan. Dhaif jiddan maknanya sangat lemah. Dia tidak boleh jaga sebagai hujah kalau cerita untuk raqaiq, cerita untuk motivasi kepada kita, kerana ia mengandungi banyak kesepadanan dengan ayat Quran dan juga hadis yang juga menyuruh kita untuk mentaati apa. Kita bawa kisah itu untuk tujuan raqaiq, melembutkan hati, motivasi di kita tuan-tuan, ya. Adapun jadikan hujah tidak boleh, kerana hadis ini hadis yang lemah, bukan maudhu', dhaif, lemah. Jadi cerita ini dikatakan dikaitkan dengan Al-Qamah. Sebenarnya dalam hadis tidak menamakan langsung dia sebagai Al-Qamah. Macam nanti kita baca dalam surah Taubah, saya pernah huraikan kepada tuan-tuan, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Ayat daripada surah Taubah yang dikaitkan dengan Tha'labah. Sebenarnya bukan Tha'labah pun, itu seorang munafik. Tha'labah seorang badri, seorang yang terlibat dalam perang Badar, yang Nabi telah sabdakan keampunan untuk semua orang terlibat dalam perang Badar kerana ketekunan, kesungguhan mereka berjihad di medan Badar. Maka Tha'labah tidak patut dikaitkan dengan peristiwa kambing banyak akhirnya lupa pada tuntutan zakat itu. Tak ada kena-mena dengan Tha'labah. Begitu juga di sini tak ada kena-mena dengan Al-Qamah. Al-Qamah seorang sahabi jalil, sahabat yang mulia. Tapi kisah ni dibawakan, dikaitkan dengan beliau. Sebenarnya bukan beliau tuan-tuan, kata para ulama hadis. Apapun ceritanya, bila dia nak mati, maka dia tak boleh mengucap dalam hadis dhaif ini. Kita bawalah cerita ni untuk motivasi kepada kita, kerana para ulama membenarkan kita bawa. Kata Imam Nawawi contohnya dalam Al-Azkar, boleh bawa cerita hadis dhaif dengan tujuan untuk raqaiq ni tadilah, melembutkan hati. Bila dia tak boleh mengucap, maka para sahabat pun membawa Rasulullah SAW. Rasulullah pun bertanya, mana ibunya? Akhirnya ibunya pun datang. Saya bertanya kepada ibunya, ibu ada masalah dengan Al-Qamah ke? Ibu ni diam. Akhirnya ibu ni jawab, ya Rasulullah, dia melebihkan isterinya lebih daripada aku. Ini perasaan hati seorang perempuan tuan, ya. Orang putih pun kata dua orang perempuan tak boleh berkongsi seorang lelaki. Kadang ibu dengan anak pun begitu. Ibu dan anak lakinya, ibu itu ada masalah dengan menantunya sendiri. Ini biasa berlaku.
Semalam saya bentangkan kisah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang telah pun menyuruh puteranya Abdullah bin Umar supaya menceraikan isinya. Saya pernah cerita kepada tuan beberapa kali perkara yang sama. Jadi sekarang ibunya tidak redha kepada beliau, mengakibatkan dia tidak boleh mengucapkan syahadah. Maka Nabi SAW telah pun bersabda, kalau gitu bawalah kayu, bakar mahkamah ni. Lebih baik dia dibakar di dunia daripada dibakar di akhirat. Maka perasaan hati seorang perempuan di saat itu melihat, tak sanggup nak biar anaknya dibakar. Dia langsung berkata, wahai Rasulullah, saya ampunkan dia. Maka Alqamah pun, cerita ni mengkaitkan Alqamah sebenarnya. Kalau maka individu masukkan ini, sahabat masuk ini, barulah boleh mengucap. Cerita ni dibawa untuk menjadi pengajaran kepada kita. Para ulama hadis kata boleh bawa kisah macam ni. Ia bukannya bersifat hukum, ia adalah bersifat cerita. Jadi dalam bab cerita, tasahalna wa idza kana fil ahkam tashaddadna, kata para ulama. Kalau hukum kita kena syadid, kita kena firm. Tapi kalau ia bersifat kisah, tak salah untuk bawa kisah-kisah yang bertujuan untuk melembutkan hati. Tambah pula ya, Quran dan hadis banyak yang seiringan dengan maksud hadis yang lemah ini. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, inilah kisah-kisah yang sangat berkaitan dengan ayat, menunjukkan kepada kita kewajipan untuk mentaati dan berbaik kepada ibu ayah kita. Jadi memadailah untuk kita melihat, tuan-tuan rahmati dan dikasihan, ada banyak riwayat ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, sebagai contohnya, ayyul amal ahabu ilallah, apakah perkara yang paling utama di sisi Allah wahai Rasulullah SAW? Maka Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ai, sahabat ditanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah telah menjawab, birrul walidain, buat baik kepada kedua ibu bapa. Kemudian saya bertanya lagi kepada Rasulullah, sahabat yang masukkan ni bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud dalam hadis ini, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ni, Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apakah wahai Rasulullah? SAW menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jadi dalam konteks hadis yang sahih ini, Nabi telah pun mengatur keutamaan fiqh aulawiyat di sudut kehidupan. Dalam banyak keadaan, salat adalah keutamaan. Kedua, mentaati bapa. Ketiga, berjihad di jalan Allah. Jangan jadi macam segelintir manusia yang tersilap direction dalam kehidupan ni, lalu dia membuat satu perkara yang disangkakannya hebat, yang Allah Ta'ala beri amaran kepada orang seperti ini. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada manusia ini, dia buat satu benda disangkanya betul, tapi di sisi Allah tak ada guna. Jangan jadi sebahagian orang yang sibuk pergi buat aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, mengislamkan orang, pergi ke luar negara, bagi makan kat orang. Ini bagus, tapi ibunya kat kampung tak dipedulikan. Ini salah tuan-tuan, ini tak betul. Ini tak betul, ini besar hadis ni tak betul. Saya pernah jumpa seorang, saya tak ceritalah siapa tuan-tuan ya. Orang itu bertanya kepada saya, ibu tu itu bertanya kepada saya, Ustaz kenal sekian-sekian fulan bin fulan. Kenal, saya kenal. Beliau ni seorang penggiat aktivis NGO besar, pergi ke luar negara, pergi bagi makan. Ya, saya kenal makcik, saya kenal ibu. Allah Ustaz, dah dekat setahun dia tak ada di rumah Ustaz. Dia ada kat Kuala Lumpur pun tak ada datang ziarah makcik. Allahu Akbar tuan-tuan. Takut orang ni ahli neraka tuan-tuan. Kita pergi buat aktiviti-aktiviti macam tu, hukumnya sunat. Saya dah sebut pada tuan-tuan, itu fardu kifayah. Kita tak buat, orang lain boleh buat. Tapi ibu kita, siapa nak jaga kalau bukan kita? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alangkah silapnya orang yang ditipu oleh syaitan. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tahukah kamu kalau kami ceritakan orang yang rugi amalannya, dia buat benda silap, dia rasa benda itu betul, orang tegur dia tak mau ikut. Dia lebih faham Quran daripada hadis, dan hadis daripada orang yang dalam bidang tersebut. Ya tuan-tuan, buat kerja macam ni glamour, tapi kalau jaga ibu kita, orang tak nampak. Tapi kalau kita pergi sana, pergi sini, tunjuk pada orang, glamour kan, kita tak sebut siapalah, nanti ada orang terasa pula. Tapi ini tanggungjawab. Tadi hadis yang mula-mula saya bawakan dalam bicara tafsir ini, Rasulullah suruh pulang orang itu, suruh balik. Ada setengah riwayat dalam Durrul Mansur daripada Imam Suyuti mengatakan orang itu datang dari Yaman. Jauh tuan-tuan, Yaman ke Madinah, nak pergi berjihad bersama Rasulullah SAW, beribu batu. Rasulullah suruh balik ke Yaman. Kerana ahayun walidak, adakah bapa ibu bapa kamu masih hidup? Ya.
Kenapa kamu tinggalkan mereka? Pergi balik kamu, kerana tidak ada orang boleh menjaga mereka melainkan kau. Kerana seperti yang saya gambarkan kepada tuan-tuan, ada keadaan ni, wayah ni perlukan kita hantar seseorang untuk mengambil tanggungjawab itu, menggantikan kita pun tidak mampu untuk dilaksanakan, tuan-tuan. Contoh, ayah kita berkata, bawa ayah pergi hospital lah. Ayah tak boleh buang air kecil, contoh. Ayah bukan nak suruh kita pergi hantar je, kerana ayah nak bercakap dengan kita dan perjalanan itu. Mana tahu itu dia terakhir dia, tuan-tuan. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad SAW. Kisah Dr. Ratib Nabulusi ceritakan berlaku di Syria, di Syam yang saya baru semalam. Dia jaga mak dia 9 tahun. 9 tahun tak pernah cerita yang buruk-buruk, sabar daripada mak dia. Tiba-tiba tinggal 2-3 hari lagi ilmu di sisi Allah untuk kematiannya, mak dia buat satu perkara yang menyebabkan dia marah. Maka isteri dia pun bengkeng, isteri dia pun membentak, berkata kepada dia, abang apa ni, adik-adik abang ramai. Agaknya gitulah, saya mudahkan bahasa Arab untuk tuan-tuan faham. Apa adik-adik abang ni semua tak peduli mak, kesian mak. Nampak macam baik ayat itu. Apa salahnya kau suruh mereka? Tak, abang je 9 tahun jaga, mereka ni tak ada hati perut. Maka suami pun telefon abang kakaknya, tolonglah, dah lama aku jaga mak ni, engkau pula lah jaga, tuan-tuan. Maka abang kakak pun datang ambil mak. Besoknya mak ni meninggal, tuan-tuan. La ilaha illallah Rasulullah. Menyesal tak orang macam ni, tuan-tuan agak? 9 tahun dia berkorban. Tiba-tiba detik terakhir tu Allah uji dengan sedikit ujian. Mungkin maknya terkencing dalam keretanya, mungkin maknya terberak dalam biliknya, mungkin maknya terpecahkan pinggan yang isinya sayang. Maka pada hari terakhir itu Allah uji dia. Maka satu hari itu merosakkan 9 tahun amalan dia. Siapa sangka, tuan-tuan ni mereka rasa. Jadi dalam perkara-perkara seperti ini, kita diajar untuk bersabar, ambil peluang. Kalau kita mendapat tanggungjawab itu, kita bersyukur kepada Allah, kerana Allah pilih kita untuk dapat satu tanggungjawab, yang mana kita tak akan masuk syurga dengan tahajud kita. Kita masuk syurga melalui bagi makan kat orang yang gelema-gelema bagi makan, contohnya. Tapi orang ini tak terkenal di sisi manusia, terkenal di sisi Allah, macam Wais Al-Qarni yang saya bawakan kisahnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi inilah perkara yang kita kena pupuk, bimbing dan subuhkan iman kita, kerana Allah menyekalikan bertaat pada Allah itu dengan kasih ibu bapa sekali. Seperti yang saya bagikan contoh tadi, satu benda yang setaraf itu disamakan dalam pembahagian di sisi Allah, maknanya pertautan kedua perkara itu sama-sama penting, dan tak mungkin Allah menyekalikan satu benda yang kurang penting banding dengan benda yang penting. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, dalam tafsir oleh Syekh Dr. Ratib Nabulusi, beliau mengemukakan banyak panduan untuk kita pegang dalam kehidupan ni ke arah menjadi anak yang saleh, dan bagaimana nak buat ketaatan kepada ibu bapa kita. Yang pertama kata beliau, muwafaqatuhuma fi hawaijihima wa kullu abin lahu hajatun fa idza labbaitahu fa hadha min bir illa anna hadhihi al-haja laha syartan. Awalan an takuna fi ghairi ma'siyatillah bi an takuna mubahatan wa tukallimuna fi hadha ala hadha qariban, wa thaniyan an takuna fi istita'atika. Bila kamu nak buat baik pada ibu bapa kamu, taatilah mereka dalam perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak. Kamu buat perkara-perkara yang merupakan hajat mereka tu, tunaikanlah sedaya upaya kamu. Kamu belajar kat overseas sebagai contohnya, maka ayah kamu mengharapkan sangat kamu pulang cuti musim panas itu, pulanglah. Kamu nak beli kereta, bawa ayah pergi tengok ayah, jom ayah doa sikit kereta saja, nak jadikan ayah happy, bawa ayah pergi tengok kereta. Kita nak beli kereta ni, tiap hari tengok kereta ni berkenan, belilah kereta yang dia berkenan tu, tuan-tuan. Ini dalam kemampuan kita. Kita nak beli rumah, kita bawa dia pergi, dia pun datang tengok, oh rumah ni dekat sangat dengan surau contohnya, bagus, tapi nanti mungkin hati kau tak kuat, orang parking depan rumah kau ambil tepi ni sikit. Pengalaman ayah, ikut, tuan-tuan. Tuan-tuan mati dan dikasihi sekalian, kita tak akan rugi, tak akan menyesal, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ini adalah dalam perkara-perkara yang melibatkan birrul walidain. Birrul walidain ni berarti kebaikan-kebaikan terhadap ibu ayah kita yang kita mampu lakukan, dan ia bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam satu hadis, ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah SAW,
Man ahaqqun nas bi husni suhbati, bi husni suhbah. Wahai Rasulullah, siapakah yang paling layak untuk mendapat ra'yan saya? Begitu maksud hadis. Maka Nabi bersabda ummaka, ummaka, ummaka 3 kali. Nabi SAW telah pun bersabda ummuka, ummuka ataupun ummaka. Dalam bahasa Arab ini dua boleh dibaca ummuka ataupun ummaka. Ummuka, ummuka, ummuka kata Nabi SAW 3 kali. Kemudian yang keempat barulah Nabi jawab abaka ataupun abuka. Maknanya di situ kalau dibahagi kasih sayang kepada 4, 3/4 lah untuk ibu, hanya 1/4 untuk si ayah. Jadi kerana apa? Kerana dalam ayat Quran ceritakan bahawa ibu mengandung kita dengan susah payah, melahirkan kita dengan susah payah, membesarkan kita dengan susah payah. Kalau pada waktu malam ada anak-anak, maka ibulah yang sibuk menjaga anak, menyusukan anak. Bapanya buat apa? Bapanya tidur, berdengkur. Kan tuan-tuan? Kata Allah yarham Datuk Ismail Kamus, guru saya, lawak yang beliau buat, kalau waktu malam anak tu menangis, bapak sabar apa, tidur orang buta. Jadi kasih sayang ibu ni yang diumpamakan dalam hadis menduduki 3/4 dari bahagian di sisi Allah, dan bapa hanya 1/4 saja. Lagi dalam tuntutan yang berikutnya, iaitu kebaikan-kebaikan yang boleh kita buat kepada ayah ibu kita, bagi mereka yang telah pun kewafatan ibu ayah itu, adalah berpandu kepada banyak hadis. Contohnya riwayat Abu Daud daripada Usaid Malik bin Rabi'ah Sa'idi, bahawa beliau berkata baina nahnu inda Rasulillah idh ja'ahu rajulun min Bani Salama faqala ya Rasulullah hal baqiya min bir abawaya syai'un abaruhuma ba'da mautihima. Sahabat ini mendengar ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah berpeluang untuk saya melakukan kebaikan lepas kematian ayah ibu saya? Maka jawapan Nabi, ya, as-salatu alaihima. As-salatu alaihima berarti berdoa untuk mereka. Wal istighfaru lahuma, minta ampun kepada Allah untuk mereka. Berdoa untuk mereka satu perkara, tuan-tuan ya. Minta ampun untuk mereka perkara yang lain. Jadi ada 2 kat sini. Lagi apa? Wa infadhu ahdihima min ba'dihima, menunaikan janji-janji mereka selepas kematian mereka. Contohnya ayah tu berkata, ayah ni tak cukup duit, kalau ayah hidup, ayah sihat, ayah nak pergi umrah, ayah nak pergi haji, maka ni permintaan ayah ibu kena buat lah tuan-tuan. Walaupun benda tu sunat, mereka dah buat haji dan juga umrah, tapi niat dia untuk pergi tu kita tunaikan lepas kematian mereka. Ini peluang untuk birrul walidain, buat baik kepada mereka, dan pahalanya moga-moga jadi pahala anak yang saleh, amal saleh yang berguna untuk kita mentaati mereka walaupun mereka telah pun wafat ya. Yang keempat, wasilaturrahim allati la tusal ila bihima, menjalin silaturahim dengan golongan yang mempunyai hubungan pertautan darah daging dengan mereka selepas kematian mereka. Siapa ni? Adik-adik kita lah, makcik-pakcik kita lah, adik-adik ibu, adik-adik ayah lah, sepupu kita lah tuan-tuan. Sepupu, 2 sepupu ni semua ada kaitan darah daging. Ini dipanggil silaturahim. Kita kadang orang Melayu menjelang musim perayaan dulu sebelum PKP ni, nak buat apa ni abang? Open house. Untuk apa? Silaturahim satu kampung kita panggil. Tak. Silaturahim tu bukan orang kampung. Silaturahim tu adik-beradik. Kan? Silaturahim sebenarnya adik-beradik. Orang kampung tu adalah ukhuwah Islamiyah. Kan? Lain. Kata Imam Ibn Hajar dalam syarah kepada perkataan silaturahim itu. Rahim datang perkataan rahim. Rahim seorang perempuan. Rahim. Maka daripada rahim itu berkembang biak menjadi keturunan yang ramai, manusia ramai. Jadi mereka ada pertautan darah daging. Termasuklah suami kepada makcik kita ataupun isteri kepada pakcik kita, itu semua silaturahim dengan sebab musakharah, dengan sebab perkahwinan. Tuan ya. Yang kelima dalam hadis ini, tuntutan untuk buat kebaikan kepada ibu ayah dan dianggap sebagai kebaikan untuk mereka seperti mereka masih hidup walaupun mereka telah wafat, iaitu ikramu sadiqihima, adalah menghormati kawan-kawan baik kepada ayah ibu kita. Tuan-tuan mulia Allah sekalian, satu kisah lah saya nak kongsi dengan tuan-tuan ni. Sahabat berjaya dalam perniagaannya, maka ibu ayahnya dalam meninggal dunia. Beliau memiliki banyak kedai. Dia berkata kepada saya, Ustaz, sekali saya buka kedai, kalau masa mak saya hidup dulu, mak saya rasmikan di mana-mana saja. Saya tak panggil lah orang penting-penting, politician ke, pemimpin ke, tak, saya tak panggil. Sultan ke, semua saya tak panggil. Mak saya yang rasmikan. Maka ketika mak saya nak pergi rasmikan Ustaz Bayang kedai saya kat KLCC tu,
Saya kumpulkan sekalian kawan-kawan baik mak saya, adik-beradik dia masih hidup, datangkan, belikan kalau mereka jauh, belikan mereka tiket kapal terbang first class, business class. Orang banyak duit lah tuan-tuan. Kita mungkin tak mampu nak buat macam tu lah. Maka nanti ibu pun didudukkan hotel yang terkemuka untuk pergi rasmi ke kedai saya tu. Maka ketika dia keluar dari bilik, masuk saya ke mall itu, kiri kanan adalah kawan-kawan dia, adik-beradik dia yang masih hidup, duduk menepuk tangan, menunggu dia datang untuk membuka tempat perasmian. Allah, hebatnya tuan-tuan, hebat. Kita tak mampu nak buat macam tu lah. Tapi kalau kita ada musim-musim perayaan seperti ni, apa salah kalau kita bagi duit tuan-tuan, RM50, RM100 atau kurang daripada itu, atau hantar kuih-kuih yang enak untuk mereka, tak berapa sen pun, tak jatuh miskin pun kita. Maka ini merupakan peluang untuk buat kebaikan kepada ayah ibu, kiriman pahala untuk mereka dan untuk kita sendiri selepas mereka wafat, berpandukan kepada hadis yang banyak antaranya yang saya bacakan ni tuan-tuan. 5 perkara saya ulang balik. Apa dia? Pertama, doa untuk mereka, salatu lahuma wal istighfaru lahuma, minta ampun kepada Allah untuk mereka. Ni 2 perkara berbeza. Yang ketiga, silaturahim ba'dahuma, buat silaturahim dengan orang yang punya hubungan darah daging mereka, baik pada mereka ini. Yang keempat, apa lagi? Infadhu ahdihima, menunaikan janji-janji mereka. Seorang ayah yang mulia ketika hidupnya di kampung menaja bayaran bil elektrik ataupun air di surau dekat dengan rumah. Berapa sen? Yang kalau bil elektrik berapa? Surau kecil. Bayar bil air berapa sen sangat? Bila ayah meninggal barulah perasan, Allah, jumpa bil air ayah bayar bertahun-tahun, berpuluh tahun ayah bayar. Apa salah kita bila ayah meninggal kita sambung bayar balik tuan-tuan? Kerana mudah-mudahan pahala itu peruntukkan oleh Allah. Allah Maha Kaya, ma indakum yanfadu wa ma inallahi baq. Apa yang kau berikan itu dikira oleh Allah untuknya dan untuk kamu. Maka ini namanya infadhu ahdihima min ba'dihima, tunaikan janji mereka dan harapan mereka, macam juga niat mereka untuk buat kebaikan, pergi haji, pergi umrah selepas kematian mereka. Yang terakhir sekali, ikramu sadiqihima, buat baiklah kepada kawan-kawan mereka apabila mereka telah wafat. Ini juga merupakan sebahagian daripada amal salih, seolah-olah mereka masih hidup bersama-sama kita. Dan berkenaan dengan kebaikan pada ibu ayah ni ada banyak hadis yang lain yang dikemukakan, contohnya oleh Syekh Dr. Ratib Nabulisi lagi, hadis Tirmizi yang kita selalu dengar, ragima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya warima anfu rajulin dakhala alayhi ramadan faman salakha qabla yughfar lahu wa ragima anfu rajulin adraka indahu abawahu kibar falam yudkhilahu aljannah. Ada 3 manusia yang celaka ni yang Nabi mendoakan kehancuran untuk mereka, keburukan untuk mereka. Iaitu yang pertama, disebut nama Nabi, dia tak bersawat ke atasnya. Yang kedua, datang Ramadan padanya tiada keampunan untuknya. Yang ketiga, mempunyai ayah ibu tapi tak berpeluang mendapat kasih sayang rahmat Allah dengan sebab rahmat ibu bapa itu. Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatihima. Ingatlah, keridaan Allah terletak pada keridaan ibu bapa dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu bapa. Maka dalam hadis ini 3 golongan ni golongan yang menderita, yang tak ada upaya di akhirat, hina di akhirat di sisi Allah. Nabi disebut nama, tak berusaha untuk bersawatan Nabi. Pokoknya ucaplah Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi dalam Majmu', cara kita untuk sawatan Nabi ada banyak. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Contohnya macam selawat Ibrahimiyah yang kita ucapkan dalam sembahyang. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, ini adalah peluang-peluang untuk kita melakukan kebaikan kepada ayah ibu dalam peluang yang ada, sama ada bila mereka hidup ataupun mereka telah meninggal dunia. Dan Allah menyatakan di sini, kita perhatikan, fala taqul lahum uf, jangan kamu kata uf. Uf ni bahasa Arab dipanggil ismu fi'il. Nak kata isim bukan isim, nak kata fi'il pun bukan fi'il, dipanggil isim fi'il. Ini tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, ini dipanggil isim fi'il. Jadi ada dalam bahasa Arab ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari', ada isim fi'il amar. Macam kita kata hayya 'ala salah, hayya 'ala salah, ini merupakan isim fi'il amar, maknanya aqbil. Kalau orang Arab sebut hayhata lima tu'adun dalam Quran, hayhata ni isim fi'il madhi, maknanya ba'uda. Jadi waf ini satu isim fi'il mudhari yang bererti atadajjar, aku rasa tak selesa lah.
Apa-apa perkataan yang keluar daripada mulut, dengusan yang menandakan ketidakpuasan hati terhadap ibu ayah kita. Saya dah bawa contoh semalam. Kalau seseorang kita ada baby, ada anak tu kencing penuh pampersnya, gembira kita tengok, Allah, alhamdulillah, syukur, keluar air kencingnya, tak ada tersekat. Ataupun beraknya, suka kita, orang baunya busuk tapi harum, letak dalam tandas, harum bau. Tentu sayang pada anak, tuan-tuan. Tapi seseorang itu mampu tak untuk mengalami ayah ibunya waktu yang sudah tua terkencing dalam kainnya. Naik kereta, kita terkencing dalam kereta, tuan-tuan ni, maka muka pun bertangkup panjang, muncung, kalau boleh ikat muncung kat mulut tu. Sayang ibu kita, bapa kita yang kita pernah hina itu macam kita sayang pada anak kita. Dan ingat ya, apa yang kita buat pada ayah ibu kita, besok anak kita akan buat pada kita. Kerana semua dosa boleh Allah kemudiankan di akhirat, kecuali dosa buat salah pada ibu bapa. Ia akan dibalas cash kat dunia. Tuan-tuan, dia akan balas cash kat dunia. Kama tadinu tudan. Macam kau buat kat orang, macam itulah orang akan buat pada kau. Dan ibu bapa ni, bila kita buat pada dia begitu, besok anak-anak kita pun akan buat benda yang sama pada kita. Jangan risau. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, mudah-mudahan Allah beri pada kita kekuatan untuk mentaati ibu ayah kita, buat baik kepada mereka. Dan lagi antara cara membuat baik kepada ibu bapa ni, tuan-tuan, kalau kita nak kata itu pun tak boleh, apalagi kalau jengkel kepada mereka. Apa dia? Kalau keluarkan perkataan-perkataan yang hina, marah mereka, tinggikan suara, lagilah tak boleh, tuan-tuan. Kalau terkeluar macam tu pun dah berdosa di sisi Allah. Ini kan pula kalau perkataan-perkataan yang lebih kasar daripada itu. Ya. Dan tuan-tuan hati dan dikasihan, Allah mengajar kita, wa qul lahuma qawlan karima. Kata mereka perkataan yang baik-baik. Kata Imam Mutawalli Sya'rawi, antara perkataan yang baik-baik ni, Allah ajar kita detail daripada ayah, ibu ayah ni detail. Tak boleh cakap tak boleh cakap kasar, cakap yang baik-baik. Ada orang dia tak boleh cakap yang kasar, dan dia pun tak keluar tapi perkataan baik pun tak keluar juga. Jadi semua tak cukup, tak lengkap dalam kerukunan kebaikan kepada ibu ayah dalam bab ihsan ni tadi. Tak lengkap, tak komplit, tak masuk package itu sempurna. Nampak, tuan-tuan? Jadi nak package yang sempurna, tak boleh cakap yang buruk, dan tak boleh menengking mereka. Hendaklah menggunakan perkataan yang baik. Kata Muhammad Tariq Syarawi, contohnya, ibu ayah kita datang di kampung, makan pinggan pecah pula. Kita nak kata yang baik, ayah pecah pinggan tak apa, memang kebetulan saya pun nak buang dah pinggan ni. Cakap macam tu, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Bila Syekh Muhammad Tariq Syarawi cerita dalam tafsirnya, beliau kata seorang yang saleh di Mesir, orang hebat, tuan guru, ketika ayah ibunya datang terkencing dalam seluar dalam kainnya, dia datang, dia pergi cium kaki ayah ibu itu. Allah, ayah ibu, saya gembira dapat khidmat untuk ayah ibu, saya tak tahu dengan buat begini saya dapat balas jasa saya. Ayah ibu tu punya gembiranya, pegang kepala dia, nak ayah doa ke masuk syurga nak. Tuan, jangan ada sedikit pun perkataan yang keluar dari mulut kita rasa tak puas hati, tuan-tuan. Dan boleh pesan buat kebaikan kepada ibu bapa ni juga, jangan kedekut lah, tuan-tuan, untuk bagi ayah ibu kita duit. Macam kita bil telefon kan, kita bimbang bil telefon kena bar, kena potong kan, kena bar, potong, habis bisnes kita. Macam perga tak boleh nak dibuat kalau telefon dah kena potong. Berapa kita bayar sebulan? 200, 300, lebih dari itulah bayar pada ayah ibu kita, tuan-tuan. Sebab tak ada ayah ibu kita punya doa, kita tak ada bisnes, tuan. Tak ada apa kebaikan kita dapat hidup, tuan. Kita kadang-kadang dalam bab-bab keduniaan, main lagi kita, pakaian mesti up to date. Nanti terasa pula air raya, nanti orang tegur baju sama dengan tahun lepas. Kita yang perasan begitu, ribu-ribu kadang-kadang spend, tuan. Tapi untuk ayah ibu kita 100, 200 pun rasa macam berat sangat, lekit sangat tangan ni. Macam mana nak berkat dalam hidup, tuan-tuan? Macam mana nak berkat? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah. Habis kita pun menagih tengok orang lain, macam mana orang lain boleh kaya, macam mana orang lain boleh senang. Kita, syurga berada di depan kita, ibu ayah itu, tapi kita tidak berusaha untuk meraihkannya. Inilah orang yang paling celaka saya di dunia. Sebab pandu kepada hadis yang saya baca tadi, ragima anfu rajulin adraka abawahu falam yughfar lahu. Dapat ayah ibu tapi tak dapat keampunan. Macam mana nak berkat hidup? Macam mana senang hidup? Macam mana lepas berhutang?
Kalau ayah ibu kita ni tak jadi orang utama dalam hidup kita, ada je keculasan kita luar biasa, kemalasan kita untuk berkhidmat kepada mereka. Kan tuan-tuan, jangan jadi seperti yang digambarkan Datuk Syamsuri sebenarnya saya gambarkan semalam. Mak bapak ni sampai ke satu peringkat, kadang-kadang dia jadi macam bola golf, dipukul untuk hilang. Kalau bola sepak dia tendang jauh-jauh, nanti kejar balik. Bila perlu datang, bila tak perlu tendang. Jangan jadi macam tu tuan-tuan. Masa muda, masa saya kita sihat, kita peluk sebab dia banyak duit, kita nak begitu, nak bini, nak kahwin pun tak ada duit, pinjam duit mereka, nak beli kereta pun tak ada duit. Muka tak malu. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila tua orang itu, langsung kita pergi sepak jauh-jauh, tak penting bagi kita. Inilah orang yang menempah kemurkaan Allah seperti yang saya gambarkan dalam hadis tadi tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita dengan peringatan ini. Dan terakhir sekali, Imam Ratib dan Murisi berkata dalam tafsirnya, antara kebaikan buat ayat buat baik beberapa juga, janganlah mengatakan perkara yang buruk terhadap mereka. Ada orang dia tak perasan, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, bahawa Nabi bersabda, inna min akbaril kaba'ir an yal'an rajulu walidayhi. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'an rajulu walidayhi? Qala yasubu rajul abar rajul fayasubu abahu wa yasubu ummahu fayasubu ummahu. Antara dosa paling besar manusia lakukan adalah dia mencela ataupun menghina ayah ibunya sendiri. Lalu para sahabat tanya, Rasulullah, mungkinkah seorang itu mengatakan yang buruk-buruk pada ayah ibunya sendiri, menghina ayah ibunya sendiri? Nabi sabda, ya mungkin. Caranya bila dia memburukkan ayah ibu orang, maka orang itu mengeji dan menghina ayah ibunya. Maka saya tak langsung dia yang menyebabkan ayah ibunya dihina, dia yang menghina ayah ibunya sendiri. Maka ini dosa besar di sisi Allah SWT. Maka janganlah kita memburukkan ayah ibu orang lain. Mudah-mudahan Allah berkati kita dengan sedikit tazkirah yang disampaikan pada malam ni, menjadi makan rohani untuk kita pejam mata pada malam ni mencari keridhaan Allah. Orang yang paling beruntung adalah orang yang hidupnya sentiasa bertambah-tambah kebaikannya tuan-tuan ya. Tahu leka-leka amal, sampaikan kepada orang lain. Panjanglah video ni kepada orang lain. Mungkin sebab kita memanjangkan video ni, ada orang dapat hidayah, taufik kerana usaha yang kita lakukan. Hanya semudah untuk kita share kepada orang lain. Apa salahnya tuan-tuan, adik-beradik, kawan-kawan, ahli qaryah, ahli surau, ahli masjid. Mudah-mudahan ini cara untuk kita berdakwah pada zaman yang serba hebat ledakan maklumat. Ramai orang lalai melihat perkara-perkara sia-sia. Tapi kita berusaha untuk masuk dalam kumpulan ta'ifah. Ya, la tazalu fi madi ta'ifatun zahirin al-haq la yadhurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala zalik. Dalam hadis ini menjelaskan bahawa akhir zaman nanti manusia semuanya rosak. Ada semua manusia akan rosak, masuk dalam kerosakan, cari benda-benda yang sia-sia, mengumpat, mengkeji, memfitnah, menyebarkan benda-benda palsu. Tapi kita masuk dalam taifah, kumpulan yang dimaksudkan hadis Nabi itu berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan video yang tuan-tuan panjangkan ini merupakan sebahagian daripada usaha untuk meninggikan kalimah Allah al-uliya, i'la'i kalimatillahil al-uliya. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, terakhir sekali terima kasih kepada Zazan Travel kerana penajaan kuliah pada malam ni. Jangan lupa untuk like, untuk share, untuk follow Zazan Travel punya Facebook dan juga Instagram. Kalau tuan-tuan ada peluang untuk travel, sama ada tahun ini, tahun depan, selepas PKP nanti, jangan lupa kepada kami kalau ada pejabat tuan-tuan tiketing dan sebagainya, bagi peluang kepada Zazan Travel. Terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah bukan setakat perjalanan, tapi perjalanan penuh dengan pentadbiran. Bukan setakat hiburan, tapi perjalanan penuh dengan tafsiran. Perjalanan kita insya-Allah menyuburkan iman. Kita ada tafsir Quran, ada baca hadis dalam perjalanan. InsyaAllah yang lain daripada yang lain. Terima kasih tuan-tuan atas sokongan tuan-tuan. Dan jangan lupa, pada ikut perkembangan kami akan mengadakan program korban di Syria dan juga di Mekah. Kita akan mengadakan program Syria menjadi keutamaan target kita untuk membantu umat Islam di Syria, bagi mereka makan menjelang raya korban yang akan muncul menjelang tak lama lagi. Jadi mudah-mudahan apa-apa yang tuan-tuan, tolonglah ikut perkembangan kami sama ada di Facebook saya ni ataupun di Facebook Zahazan Travel ataupun di Instagram Zahazan Travel. Kami akan update masa ke semasa kadar jumlahnya, pengagihannya dan tempat-tempat yang akan membuat di Syria dan juga di Mekah. Jadi jangan ke mana-mana. Untuk tuan-tuan buat korban nanti boleh menyertai kami insya-Allah, dan war-warkan kepada semua orang keliling kita. Moga-moga kebaikan ini dapat dikongsi dengan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah di Syria pada hari ini, di bumi Syam yang penuh keberkatan itu. Jadi tuan-tuan, terima kasih sekali lagi.
Jadi boleh tengok dekat Umrah Zahzan, ada banyak lagi video yang saya sampaikan, video-video ilmu, kuliah-kuliah tafsir dan sebagainya. Sekali baik semuanya daripada Allah. Kelemahan manusia, ampun maaf, setakat itu saja dulu. Wallahu alam. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wa ridina wa rida'na. Ya Allah, tambahkan kemuliaan untuk kami, jangan dikurangi, muliakan kami, jangan ditahan-tahan. Mulia kami, jangan kami dihina, beri pada kami, jangan ditahan-tahan. Ridhalah kami, ridhalah semua yang kami kerjakan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا نفسته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. Wahai Tuhan kami, yang ada seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini yang memiliki aib yang kau tutupkan, yang jahil yang kau beri ilmu padanya, yang sakit yang kau sembuhkan. Jangan ada seorang yang kamu musafir yang kau selamat pergi dan baliknya. Jangan ada seorang pun yang memiliki aib yang kau tutupkan baginya. Jangan ada seorang pun yang belum berkahwin yang kau jodohkan untuknya sebab suami yang salih ataupun isteri yang salihah yang akan bahagiakan dunia akhiratnya. Jangan ada seorang pun yang belum dikurniakan anak, melainkan kau beri kepadanya zuriat anak yang salih yang salihah yang akan menjadi legasi kebaikan untuknya lepas kematiannya. Mendoakan untuknya, wahai Tuhan. Yang ada seorang memiliki hajat dunia ataupun akhirat segi baik untuknya yang kau tunaikan, kerana kalau kau tunaikan tidak akan mengurangkan sedikit pun daripada khazanah pembendaraan pemilikanmu yang mutlak atas segala-galanya langit dan bumi. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi alamin. Terima kasih tuan-tuan. Supriya Aki, Hamid Putih, Akasha Abdul Manan, Hafiza Jazuri, Roziati Zainuddin, Alhamdulillah ya, Umur Fawaz, ada banyak wajah-wajah baru, sahabat-sahabat yang baru menghubungi kita dan juga turut serta dalam majlis ilmu ini. War-warkan, jangan lupa share dan juga follow, like, bagi komen, panjang-panjangkan, moga ada kebaikan padanya. Jadi jariah kita bersama Cik Nafisa Mirsirang Sadi. Bahasa apa ni tuan? Nama apa? Halwa Ramli, Top Fan. Terima kasih. Rashidah Ispan, Rosmin Abdullah, Juraida Ahmad, Nolita Ibrahim. Besok bagi yang berkesempatan, saya ada program di Borak Kopitiam TV9 tentang TV3 ke TV9 ni? TV9 agaknya, tentang buku ensiklopedia yang bertajuk Kenali Rasul Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku Syama'il Muhammadiyah yang telah baru terbitkan dan bertujuan untuk menggambarkan kepada kita kehidupan Nabi. Buku yang tebal ini adalah Syama'il Muhammadiyah bergambar, mana kita lakonkan semula segala yang terdapat dalam hadis daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Besok saya akan bagi penerangan dalam Borak Kopitiam. Bagi yang berkesempatan boleh saksikan. Terima kasih Samia Jun, Jamilatul Wafa binti Ahmad Rafa'i, Razia, Hafiz Alham, Ruqyah Abu Bakar, Khairul Bashar. Terima kasih semua kerana kehadiran di sini. Nur Raziha Muhammad. Sekian. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Muhammad Asri, Siti Hajar. Baik, terima kasih. Ali Subuh, Muhammad Rizal Mansur. Terima kasih. Muhammad Fuad Abdul Rahman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.